Ada 3 bentuk usaha ataupun 3 cara yang kebanyakan manusia akan gunakan untuk cuba capai kepuasan hidup yang semaksimal boleh. Cara yang pertama adalah dengan berusaha keras. Yang ni memang kebanyakan kita memang buat lah kan. Kita nak capai sesuatu, kita akan cuba sedaya upaya kita dengan sepenuh kudrat yang kita ada ni. Kita akan cuba berusaha keras, bekerja keras untuk capai keinginan hati dan impian kita. Tak ada yang salah dengan cara ni sebab memang bila kita nak capai sesuatu, kita kena usaha keras. Kalau kita nak duduk tunggu pencapaian tu datang sendiri memang tak logik. Tapi macam yang dah disebutkan sebelum ni, impian takkan boleh tercapai sepenuhnya ataupun kita takkan boleh nak penuhi semua keinginan hati kita ni. Dan setiap kali kita dah penuhi satu pencapaian ataupun satu keinginan hati, akan muncul lagi keinginan baru. So manusia tak akan pernah puas. Macam mana kita nak jumpa kepuasan hidup dengan cara macam tu? Cara yang kedua adalah dengan cuba kurangkan keinginan hati ataupun impian you. Bila impian kita tak tercapai ataupun kita punya keinginan hati tu nampak macam tak mampu dicapai, kita akan give up. Lepas tu kita akan rasa macam takut untuk ada impian-impian yang besar akan datang. So kita pun mulalah mengurangkan impian kita. Bila ada sesuatu yang kita nak, kita akan macam tak apalah, tak yalah yang tu macam susah je nak capai, macam impossible je. So you kira macam nak stop hati you dari ada keinginan. You just nak follow apa yang you ada je. Masalahnya di sini, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan dorongan untuk selalu meraih pencapaian. Kita akan rindu nak ada pencapaian-pencapaian baru yang lebih baik. Kita akan selalu ingin untuk mencari kesempurnaan. Fitrah kita, dalam hati kita ni memang telah dicipta sebegitu. Kita memang nak capai kesempurnaan yang semampu boleh, walaupun sebenarnya kadang-kadang ada benda yang kita tak boleh nak capai pun. So kelemahan cara yang kedua ni adalah dia dah bertentangan dengan fitrah kita sebagai manusia. Keinginan hati kita itu fitrah. So benda ni tak realistik. Cara kedua tak realistik. Ini umpama macam you nak stop impian. Contohnya you ada anak you kurang mahir dalam akademik ataupun pelajaran, tapi dia punya impian nak jadi seorang doktor. So you cakap apa? Tak payah jadi doktor lah, belajar pun tak bagus, macam tak guna, macam tak tercapai, takkan tercapai je impian tu, jadi yang biasa-biasa je lah. You menghalang hati you untuk ada impian yang besar. You macam tu lah, macam you halang anak you sendiri untuk ada impian yang besar. Sedangkan sepatutnya you ajar anak you untuk usaha keras semampu yang dia boleh untuk capai impian dia tu. Ataupun you tunjukkan caranya, ataupun you cuba guide dia macam mana you nak jadi doktor, anak aku ni nak jadi doktor, apa step pertama dia kena buat, apa yang dia kena bagus, dalam pelajaran apa yang dia kena bagus. You guide dia step by step, bukan stop impian dia. So cara yang pertama dan kedua ni sebenarnya masih lagi bersandar pada konsep kebahagiaan luaran, ataupun you nak capai sesuatu yang fizikal. Berusaha keras untuk capai impian tu betul, tapi kurangkan impian ataupun you try untuk paksa diri you untuk stop ada keinginan yang baru, itu tidak realistik. Yang terbaik adalah menyokong cara yang pertama dengan dalaman ataupun batin yang kukuh. Tak perlu nak kurangkan keinginan hati, tak perlu nak kurangkan impian hidup. Teruskan ada sasaran hidup, letakkan impian tu di depan, usaha keras untuk penuhi impian you, tapi pada masa yang sama, tanamkan benih-benih yang sihat dekat dalam batin you ni. Dalaman you ni kena kukuh dengan cara you tanamkan kesabaran, tanamkan kesyukuran. Tanamkan sikap yang walau apa pun terjadi akan datang pada diri you, akan selalu you syukuri walaupun benda tu mungkin kurang baik seperti yang you harapkan.
Kita bina batin yang kukuh dengan meletakkan tiang-tiang sabar dan rasa syukur yang kukuh. Ini kan benda macam ni akan buat kita ni halang diri kita daripada ada kondisi-kondisi kegelisahan. You takkan risau tercapai ke tak tercapai ke. You tak ada rasa yang risau yang melampau sampai you kena fikir, sampai you tak tidur, sampai you sedih. Beritahu pada diri sendiri yang you dah cuba semampu yang you boleh, you dah usaha sekeras yang you mampu, tapi kalau dah Tuhan tak izinkan, mungkin Tuhan dah letakkan sesuatu yang lebih baik. Jadi syukuri you punya kemampuan untuk berusaha keras tu, you punya tenaga yang you dah letakkan dalam perjalanan you nak capai impian you tu, syukuri. You tu kuat. Dan sebenarnya Tuhan nak bagi tahu yang you layak untuk dapat yang lebih daripada tu, yang lebih baik. Jadi teruskan bekerja keras, teruskan berusaha, teruskan kejar kesempurnaan ataupun impian kita, teruskan buat apa yang kita mampu, tapi at the same time dalam setiap perjalanan tu kita kena sabar, kita kena syukur dengan apa yang kita dah capai. So kesimpulannya, bila you ada impian, you capai impian, you berjaya capai impian tu, you bersyukur. Tapi kalau impian you tak tercapai, you bersabar. Maksudnya you rela dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Tuhan. Dan you yakin dalam hati you yakin akan ada hikmah di sebaliknya, ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan dah janjikan. Dan masa tu you akan rasa lebih positif. InsyaAllah akan datang pun bila you ada impian-impian baru, you takkan takut lagi nak ada impian yang besar. Sebab you tahu impian you mesti tercapai, kalau bukan dalam keadaan yang you nak, dalam keadaan yang Tuhan nak.